Okey, kita sambung dengan saraf saraf tunjang. Okey, kamu tengok dia punya bentuk dia di sini. Okey, kamu kena tahu tentang jirim kelabu dululah. Okey, jirim kelabu dia bentuk seperti rama-rama. Kamu nampak di sini dia berada di bahagian tengah. Rama-rama ataupun berbentuk H dan dia terdiri daripada badan sel serta dikelilingi oleh jirim putih. Jirim putih pula dia terdiri daripada akson. Akson yang disalut dengan salut myelin. Yang ni kita akan tengok nanti dalam bab 12.3. Dan akson memanjang ke atas dan ke bawah saraf tunjang. Okey, kemudian kita kena kenal dengan lebih dalam lah. Okey, dalam kita punya keratan saraf tunjang ni, apa yang kita ada adalah ganglion. Bahagian sini ya. Okey, sekejap. Okey, bahagian sini nama dia adalah ganglion akar-dorsal yang mana badan sel neuron deria terkumpul dalam bahagian sinilah. Okey, kemudian kita ada akar-dorsal. Akar-dorsal yang ni, akar-dorsal mengandungi akson neuron deria yang menghantar impas saraf dari reseptor deria ke saraf tunjang. Okey, kemudian kita ada saraf spina. Ini adalah yang kita bincang sekarang adalah saraf spina lah. Yang mengandungi neuron deria dan neuron motor. Okey, yang kemudian kita ada akar ventral bahagian bawah. Okey, bawah pada gambar ni lah. Okey, akar ventral mengandungi neuron motor yang menghantar impas saraf dari saraf tunjang ke efektor. Okey, kemudian kita tengok apa lagi. Tanduk dorsal, nama-nama dia tanduk ventral, neuron gerganti, neuron deria. Okey, jadi kamu nampak di sini, ini adalah neuron deria yang mana dia menghantar impas saraf dari reseptor deria ke saraf tunjang. Okey, kemudian ke saraf tunjang, di sinilah saraf tunjang ni. Kemudian neuron motor pula, ni neuron motor dia akan menghantar ke mana? Okey, daripada saraf tunjang sini, saraf tunjang ke efektor bahagian sini. Okey. Kemudian kita tengok tak perlulah. Okey, sistem saraf periferi. Okey, sistem saraf periferi terdiri daripada saraf yang bercabang dari sistem saraf pusat. Kalau kita tengok pada gambar dia daripada saraf pusat sini contoh dia bercabang ke arah ke tepi, ke kiri, ke kanan. Okey. Iaitu adalah saraf kranium, saraf spina dan juga boleh dibahagikan kepada saraf otonomi dan juga saraf soma. Dia terbahagi lagi sistem saraf otonomi dan sistem saraf soma. Okey, sistem saraf otonomi dia mengawal atur tindakan luar kawal seperti pengecutan otot lincin. Okey, dan juga otot kardium. Sistem saraf soma pula mengawal tindakan terkawal dalam badan, contohnya mengawal pengecutan otot rangka dan juga pergerakan badan. Yang ni cikgu tak terang lah ini. Sebab cikgu akan terangkan nanti. Okey, dalam 12.3 kita akan berkenalan dengan neuron dan juga sinaps. Okey. Neuron ni adalah sel saraf lah. Okay. Kita tengok neuron adalah sistem saraf terdiri daripada berjuta-juta sel saraf. Dan sel saraf ini dikenali sebagai neuron. Okay. Jadi neuron ni dia adalah sel khusus yang menghantar maklumat dalam bentuk isyarat elektrik yang kita panggil sebagai impuls. Okey, jadi tadi kita dah bincang tentang rangsangan kan. Okey, rangsangan dikesan oleh sel deria dan dia akan dihantar melalui impuls lah oleh neuron ataupun sel saraf. Okey, impuls saraf yang dicetus akan mengalir sepanjang neuron dan dihantar ke neuron berikutnya. Nampak ah? Satu neuron
Jadi impas ni dia akan hantar daripada satu neuron ke neuron yang lain. Macam tu lah impas dia boleh dihantar. Okay, ini adalah bentuk neuron ataupun struktur neuron. Okey. Jadi kita ada yang pertama, bahagian dia ini adalah badan sel. Badan sel kalau kamu tengok dia ada nukleus. Okey, dan dia ada banyak unjuran sitoplasma yang kita namakan sebagai dendrit. Yang ni adalah dendrit lah. Tengok. Ini adalah dendrit. Nampak cabang dia banyak. Okey, dia integrasikan isyarat dan koordinasi aktiviti metabolisme. Okey, dendrit. Okey, tunjuk dekat sini. Dendrit merupakan cabang pendek daripada badan sel dan dia menerima impas saraf dari neuron lain atau persekitaran luar dan menghantarnya ke arah badan sel. Dia terima, okay, dia hantar ke arah dalamlah badan sel. Kemudian kita ada akson. Nampak ekor dia, kita panggil akson lah ekornya. Cabang panjang daripada badan sel. Dia membawa impas keluar dari badan sel ke neuron lain atau efektor. Okey, maksudnya daripada badan sel dia akan keluarlah ke arah sini. Okey, kemudian ada di luar adalah salut myelin. Ini ada di luar pada akson lah. Okey, dia adalah penebat yang menyalut akson. Fungsi dia adalah melindungi neuron daripada kecederaan sebagai penebat impas elektrik dan membekalkan nutrien kepada akson. Dan yang terakhir di hujung sel neuron ni dia ada bonggol sinaps nama dia. Ini sel otot lah. Di bahagian ni. Okey, dia adalah penghujung cabang akson. Fungsinya menghantar isyarat ke sel otot, sel kelenjar ataupun dendrit neuron lain. Okey. Jadi kamu kena ingat setiap struktur dan juga fungsi. Kena tahu label lah. Okey, badan sel, dendrit, kemudian kita ada akson. Di luar ni ada salut myelin dan di hujung ada bonggol sinaps. Okey, 3 jenis neuron. Yang ni kamu ada dengar dah tadi. Masa awal-awal tadi, neuron deria, ada neuron motor, neuron gerganti. Ini adalah nama lain lah, eferen. Neuron deria kita panggil neuron eferen. Maksudnya dia lah yang menerima rangsangan. Kemudian, neuron gerganti interneuron. Dia adalah di antara kedua-dua neuron ni. Dan yang terakhir ada neuron eferen. Dia yang akan menghantarkan tindak balas, impas kepada otot. Okey, neuron deria. Yang pertama sekali, okey, dia membawa impas saraf dari reseptor organ deria. Okey, maksudnya kalau tadi tentang bunyi kan, daripada organ deria iaitu telinga lah. Organ deria ke sistem saraf pusat. Yang kita belajar tadi adalah otak kan, sistem saraf pusat. Okey, dan neuron deria terdapat dalam akar dorsal saraf spina. Kamu boleh tengok balik dalam buku teks. Okey, dekat mana kedudukan dia? 222, muka surat 222. Okey, jadi kamu nampak akar dorsal dia ada bahagian atas. Itu adalah tempat neuron deria. Okey, yang mana badan sel dia terdapat dalam ganglion akar dorsal. Sambil-sambil cikgu cakap ni, bukalah buku teks 222 supaya kamu lebih faham badan sel ni yang kita belajar tentang badan sel. Okey, yang ni lebih kuranglah bentuk dia macam ni. Dia berbezalah bentuk. Yang tadi tu yang asas saja. Okey, jadi kedudukan badan sel adalah di tengah-tengah akson. Akson adalah lebih pendek dan dendrit. Okey, dia menerima impas saraf dari reseptor dan menghantar ke arah badan sel. Impas saraf akan dialirkan dari badan sel melalui akson ke neuron berikutnya. Sampai ke bonggol sinaps lah. Okey, kemudian kita ada yang kedua, neuron gerganti. Bentuk dia macam ni. Okey, sama je. Betul. Ada dendrit, badan sel, nukleus, bonggol sinaps. Okey, dia menghantar impas saraf dari neuron deria ke sistem saraf pusat dan dari sistem saraf pusat ke neuron motor. Dia menghubungkan neuron deria kepada neuron motor. Ini ada di antara lah, perantara. Okey, dan gentian neuron yang terdapat dalam sistem saraf pusat. Okey, cikgu lupa ada satu lagi. Tak apa. Kita teruskan dulu. Okey. Kemudian
badan sel. Badan sel ni dia akan terdapat dalam kelompok secara berkelompok dalam jirim kelabu. Jirim kelabu tadi yang kita tengok dia adalah di bahagian tengah lah. Di bahagian tengah yang kita nampak di saraf spina ataupun sistem saraf tunjang kita. Okey. Dan dia ada pelbagai bentuk. Ini adalah bentuk yang asas lah yang cikgu kongsikan dengan kamu. Kemudian yang ketiga kita ada neuron motor. Neuron motor dia menerima impas saraf dari neuron geganti sistem saraf pusat dan menghantar impas saraf ke efektor. Okey, dan dia akan untuk apa tak? Untuk gerak balas yang sewajarnya lah. Dia lah yang akan menjadi perantara menghantar kepada efektor. Okey, dan neuron motor terdapat dalam akar ventral. Okey, akar ventral di bahagian bawah. Saraf spina. Badan sel terdapat dalam jirim kelabu saraf tunjang. Okey, badan dia. Kedudukan badan adalah di hujung akson dan mempunyai akson yang sangat panjang lah sebab dia perlu hantar kepada efektor. Okey, kemudian kita nak tengok tentang sinaps. Sebelum tu cikgu lupa nak terangkan satu. Dalam buku kamu pada muka surat 223 ada diceritakan tentang nodus rambia. Nodus rambia ni adalah bahagian yang tidak disalut dengan myelin. Okay, saya cikgu patah balik. Cikgu tertinggal ke tak ada dalam ni? Ni cikgu tertinggal. Di bahagian ni ini adalah nodus rambia. Dia tak ada salut myelin. Kosong. Okey. Setelah ni lah kita panggil nodus rambia. Dia akan mempercepatkan pengaliran impas saraf dengan membolehkan impas saraf melompat dari satu nodus ke nodus berikutnya. Jadi cepatlah contoh impas datang sini, dia akan lompat daripada satu nodus ke nodus yang lain lah. Jadi dia akan jadi lebih cepat berhantaran dia. Okey, kemudian kita akan sambung dengan cikgu nak cerita tentang sinaps. Sinaps lah. Neuron ni adalah sel saraf tidak bersambung secara berterusan. Okey, terdapat satu ruang sempit di antara terminal akson neuron penghantar dengan neuron penerima yang dipanggil sebagai sinaps. Okey, contoh dia macam ni lah. Kalau kamu nampak di sini kan, ni adalah terminal, ada hujung lah, hujung akson. Menghantar dengan dendrit adalah penerima lah. Dendrit yang kamu nampak macam tu bentuk dia. Tu dendrit. Tak elok cikgu. Okay. Yang cabang-cabang tu. Okey, yang hujung ni adalah akson, hujung akson ataupun bonggol sinaps lah dekat bonggol sinaps tu. Okey, jadi impas saraf yang tiba di bonggol sinaps perlu merentasi sinaps supaya impas dapat diteruskan ke neuron berikutnya. Ini adalah hujung akson ataupun kita namakan sebagai bonggol sinaps. Ini adalah bahagian dendrit. Jadi dia perlu melompat lah ataupun merentasi bahagian ni yang sempit ni kita namakan sebagai sinaps. Okey. Jadi impas yang merentasi sinaps bukan secara elektrik tapi secara kimia. Okey. Jadi dia memerlukan bantuan kimia. Kita akan tengok nanti ya. Yang ni cikgu ada terangkan dah. Okey, ni adalah satu neuron dengan neuron yang lain. Ini adalah akson terminal ataupun bonggol sinaps lah di hujungnya. Kemudian ini adalah bahagian dendrit pada sel neuron sel saraf yang lain ataupun neuron yang lain. Okey, bahan kimia tersebut merupakan bahan pemancar yang kita namakan sebagai neurotransmitter. Ada dua dalam silibus kamu kena tahu asetilkolina dengan noradrenalina. Okey, neurotransmitter yang telah digunakan akan dimusnahkan oleh enzim atau diambil semula ke dalam bonggol sinaps. Tenaga bagi penghantaran impas saraf melalui sinaps ini dijana oleh mitokondria. Jadi dia memerlukan banyak mitokondria. Okey. Kita tengok apa yang berlaku. Okey, sinaps hanya membenarkan impas bergerak dalam satu arah sahaja kerana vesikel yang mengandungi neurotransmitter hanya terdapat dalam bonggol sinaps neuron penghantar. Okey, reseptor bagi pelekatan neurotransmitter hanya didapati pada membran neuron pertama, neuron penerima. Okey, cikgu akan terangkan pada video yang berikutnya.